Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Baik, hari ini saya akan memberi sedikit taklimat untuk jom sambung master ataupun PhD di Universiti Pendidikan Sultan Idris di bawah sediaan saya, Dr. Muhammad Haris. Okey, sebentar sikit tentang diri saya. Saya adalah pensyarah kanan di um, Jabatan Komputeran yang akan menjadi Fakulti Komputeran insya-Allah pada hujung tahun ini. Dan bidang saya adalah bidang IT, iaitu bidang Digital Transformation yang melibatkan pengkhususan seperti digitalization, keusahawanan tekno, digital marketing, artificial intelligence dan juga data science. Baik, sebentar sedikit tentang diri saya. Okay, ini adalah pendidikan dan kelayakan saya, iaitu saya telah mendapat PhD dalam bidang IT daripada Universiti Pendidikan Universiti Teknologi Petronas, di mana saya telah buat PhD dalam bidang Artificial Intelligence, iaitu di bawah seliaan Prof. Madya, Dr. Fazil Hassan, dan master dalam bidang Master of Science, Computer Science di Universiti Sains Malaysia, dan Bachelor of Computer Science USM dalam bidang sains komputer, minor dalam pengurusan. Baik. Saya juga adalah e-usahawan, MDEC Certified Trainer, Group Facebook Blueprint Certified oleh Meta, oleh Facebook, Google Ads Certified pada tahun 2020, HRD Corp Certified Trainer, NCS Certified Trainer dan pensyarah kanan di UPSI. Tuan-tuan dan puan boleh follow saya punya Facebook page, Google saya punya Facebook page, saya punya dan sebagainya untuk lebih maklumat yang lebih lanjut lah tentang diri saya. Baik. Okey, sebentar sikit tentang diri saya. Saya telah berkhidmat di Universiti Pendidikan Sultan Idris lebih 2 tahun. Dan bidang utama saya adalah um, technopreneurship dalam digital transformation, artificial intelligence dan data science. Kalau lihat, saya telah semenjak di Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya telah dapat sebenarnya 3 grant yang terbaru dan lebih 150,000 grant pendidikan, publication lebih 21, 3 pelajar PhD dan 1 pelajar master, dan perundingan lebih menghampiri RM300,000. Alhamdulillah dalam masa 2 tahun lebih di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okay, dari segi publication, ini adalah saya punya H-index di Google Scholar 9, dan di Scopus iaitu sebanyak 6 H-index. Saya ni kira pensyarah yang masih kira agak barulah di dalam universiti, berkhidmat sebagai seorang pensyarah. Sebelum ni saya banyak berkhidmat sebagai seorang research assistant dan saya juga berkhidmat sebagai seorang pensyarah. Baik, awards, dari segi award saya telah menerima award sebagai top trainer oleh MDEC, kemudian anugerah oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris sendiri pada tahun 2020 sebagai Corporate Social Responsibility, dan anugerah A2U, anugerah kecemerlangan pendidik pada tahun 2021, anugerah inovasi PDP oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan dari segi career saya sebagai seorang trainer dalam bidang digital transformation, saya certified oleh MDEC dan telah melatih lebih 639 orang usahawan, dan mereka ni telah merekodkan jualan terkumpul sebanyak 4.44 juta ringgit. Alhamdulillah. Ini satu pencapaian yang yang membanggakan bagi saya. Baik, nak bercakap tentang jom sambung master dan juga PhD. Mungkin tuan-tuan perempuan pernah dengar. Ada yang viral baru-baru ini, iaitu ada yang ada master atau PhD tapi bawa Grab sebagai kerjaya. Okay, kenapa ini berlaku? Sebab master dan PhD ni adalah program specialization. Maksudnya kita mengkhususkan kemahiran pengetahuan kita dalam bidang-bidang yang tertentu. Jadi, contohnya seperti seorang doktor, medical officer. Okay, contohnya medical officer ni dia belajar pelbagai
ilmu dalam medical, dalam perubatan, tetapi dia boleh specialize dalam bidang contohnya darah, kan, dalam bidang darah, dalam bidang kesihatan kanak-kanak, dalam bidang kesihatan wanita contohnya. Sama juga macam mereka yang bukan dalam bidang perubatan, iaitu kita lah dalam bidang bukan dalam bidang perubatan, kita specialize. Ya, kita perlu specialize dalam bidang-bidang yang tertentu, tetapi pastikan bidang yang kita pilih itu dia adalah bidang yang memberi nilai kepada masyarakat, memberi nilai kepada nilai tambah kepada kerjaya kita, skill dan juga kompetensi kita. Ramai yang tersilap pilih bidang, terutamanya bidang-bidang yang terlalu yang kurang demand di Malaysia, sebab negara kita ni bukanlah negara yang terlalu saintifik, dia punya pendidikannya terlalu saintifik. Jadi bila kita buat master atau PhD dalam bidang ini, sukar untuk kita dapat pekerjaan kerana tidak ada tempat di industri untuk kita menggunakan um, ilmu dan kemahiran yang kita dapat daripada program master ataupun PhD ni. Jadi kena pilihlah bidang yang kita tengok relevan dan akan kekal relevan paling kurang dalam masa 5 tahun yang akan datang. Okey. Jadi kena buatlah kajian, tengok perkembangan di negara kita ini dari segi permintaan, dari segi penggunaan ilmu tersebut, adakah ianya relevan dan akan kekal relevan pada masa 5 tahun yang akan datang. Baik. Dan kita juga kena tengok dari sudut supply dan demand. Supply and demand. Okay, elakkan bidang yang sudah terlalu tepu. Kalau kita nak sambung master ataupun PhD, jangan sambung dalam bidang yang terlalu tepu. Maksudnya dah terlalu ramai orang buat bidang tersebut dan terlalu ramai orang buat kajian tersebut. Kenapa kita pula nak pergi tambah lagi kajian dalam bidang yang sama ataupun dalam topik yang sama? Dan bidang ini dah terlalu tepu menyebabkan tiada keperluan. Okey, tiada keperluan sebab dah terlalu ramai orang kaji, terlalu ramai pakar dalam bidang tersebut. Jadi bagaimana kita nak survive walaupun kita ada master dan juga PhD. Jadi pastikan kita pilih bidang, kita tengok keperluan yang mendesak. Lebih mendesak keperluan tersebut lebih baik. Maksudnya kalau kita tengok di negara kita ni, contohnya sekarang kita ke arah IR 4.0. Okey, jadi ini adalah satu bidang yang ada keperluan mendesak di seluruh sektor industri, di pelbagai sektor memerlukan kemahiran dan juga skill IR 4.0 tersebut. Okey, kalau kita sebut tentang kaedah pendidikan dalam master ataupun PhD, yang mana di bawah penyeliaan saya, iaitu dua jenis kaedah pendidikan. Yang pertama adalah pembangunan kerangka ataupun framework, yang mana kita buat kajian untuk kita membangunkan, kita mencadangkan kerangka baharu ataupun framework baharu. Dan ini juga akan melibatkan pembangunan prototype dan pengujian. Maksudnya kita nak bangunkan framework tu, kita kena uji framework tersebut. Jadi dia akan melibatkan prototype ataupun kita panggil MVP, minimum viable product, yang kita boleh uji untuk kita dapat result. Ini adalah kaedah pendidikan yang pertama. Biasanya melibatkan mereka yang boleh membangunkan prototype, mungkin membangunkan modul dan sebagainya untuk diuji. Okey. Dan kaedah yang kedua pula adalah melibatkan pendidikan yang melibatkan pengumpulan data dan juga analisis. Yang ini biasanya melibatkan survey di lapangan, kan, mengumpul data dan membuat analisis, dan akhirnya kita akan keluarkan tesis, kajian yang menunjukkan hasil daripada kita punya penyelidikan itu. Okey. Jadi ada dua kaedah ini, boleh pilih yang mana. Kalau kata tuan-tuan perempuan kurang mahir dalam coding, kurang mahir dalam programming ataupun kurang berminat untuk membangunkan framework ataupun prototype ini, boleh pergi kepada pengumpulan data dan analisis. Okey. Jadi ini adalah bidang yang saya sarankan pada waktu sekarang mengikut kita kata keperluan yang mendesak dan akan relevan dalam masa beberapa tahun akan datang. Okay, bidang yang pertama adalah bidang digital transformation, iaitu kalau di dalam komputer, dalam untuk kita daftar sebagai master atau PhD dalam bidang internet and web computing. Okay, iaitu melibatkan digital marketing, social media, e-commerce
digital advertising, search engine optimization, online training technologies and search engine optimization. Jadi ini adalah bidang-bidang yang saya boleh supervise dan bidang-bidang di bawah kemahiran saya. Dan inilah bidang-bidang yang saya sarankan. Baik, bidang yang kedua adalah bidang yang melibatkan IR 4.0 ataupun dalam Artificial Intelligence, iaitu melibatkan data science, data mining, IoT, AR ataupun VR dan juga lain-lain lagi yang melibatkan IR 4.0. Okay, ini juga saya boleh supervise. Baik, bidang yang ketiga adalah bidang technopreneurship yang melibatkan keusahawanan tekno. Kalau dalam computer science, dalam bidang IT ini dia melibatkan teknologi maklumat, information system, sistem maklumat dan juga pengurusan. Okay, jadi melibatkan digital data management, digital entrepreneurship, e-commerce, database management, IT-based business management dan juga startups. Okay, ini semua adalah bidang-bidang kepakaran saya yang boleh kita buat kajian. Alright. Okay, kalau dalam bidang educational technologies, iaitu digital education technologies, chatbot, VR atau AR in education, online teaching, more e-learning, inklusif dan juga inklusif online education yang melibatkan orang kurang upaya lah ataupun golongan istimewa. Jadi inilah bidang-bidang yang boleh saya supervise untuk master dan PhD anda. Baik, sekarang kita nak tengok syarat untuk daftar master. Susah ke ataupun senang tuan-tuan dan puan? Sebenarnya sangatlah senang. Janji ada bachelor degree dengan CGPA 2.5 untuk daftar master di Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun apa-apa kelayakan lain yang diterima oleh Senat ataupun contohnya menggunakan apel. Menggunakan apel yang melayakkan dia dapat setaraf dengan degree dan diiktiraf oleh MQA dan diiktiraf oleh Senat Opsi. Baik. Untuk PhD pula, perlukan master degree daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun mana-mana institusi, tak kisah daripada universiti swasta ke, universiti kerajaan ke, janji diiktiraf oleh Senat iaitu diiktiraf oleh MQA. Jadi boleh sambung. Janji ada master degree dan tidak kisah bidang. Mungkin sebelum ni bidang marketing tapi berminat nak belajar lebih dalam digital marketing. Jadi boleh saja enroll dalam bidang-bidang yang saya sebut tadi di bawah seliaan saya. Okey, baik. Kenapa sambung master dan PhD? Ini topik yang selalu orang tanyalah. Kenapa sambung master dan juga PhD? Okey, pertama sebab sijil master dan PhD ini diiktiraf di dalam dan di luar negara. Kita mungkin ada orang kata kemahiran kan. Kita dah lama kita buat software engineering contohnya. Kita dah lama buat kita dah lama buat software engineering, kita dah lama buat terlibat dengan automation, kita dah lama buat digital marketing, tapi kita tidak ada sijil yang mengiktiraf. Jadi dengan sambungnya master ataupun PhD, kita teruskan apa yang kita dah buat di industri dan kita dapat pengiktirafan yang boleh digunakan di dalam dan juga di luar negara. Sebab master dan PhD daripada UPSI ini diiktiraf oleh MQA. Okey, kenapa yang kedua, kenapa kita sambung master atau PhD? Sebab banyak peluang untuk kita menyertai syarikat R&D. Okay, syarikat R&D dalam bidang kita, bila mereka biasanya nak yang ada master. Okay, dan dalam bidang-bidang yang terbaru, contohnya melibatkan IR 4.0, mereka juga ambil graduan yang ada PhD. Macam saya pun, saya dipanggil interview oleh beberapa company besar-besar untuk sebagai data scientist. Okay, sebab saya ada PhD dalam bidang IT dan bidang pengurusan saya adalah bidang AI. Baik. Yang ketiga, sebab kita nak jadi pakar dalam bidang yang dipilih. Okey, kalau level degree kita adalah level pelaksana lah. Kita melaksanakan. Tetapi apabila kita masuk dalam bidang master ataupun PhD, kita sebagai seorang dalam seorang pakar bidang. Kalau dalam PhD, kita sebagai kita kata ahli falsafah. Maksudnya
kita seorang pemikir dalam bidang tersebut dan pakar, dan kita boleh memberikan buah fikiran sesuatu yang baharu dalam bidang tersebut. Dan kalau digabungkan dengan pengalaman kita dalam bidang industri, ini akan beri satu yang impact yang lebih tinggi, lebih baik kepada masyarakat. Baik. Yang keempat, kalau kita dah ada master, okey, kita buat master, kita dapat master, kita ada peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu PhD. Sebab nak sambung PhD memerlukan master. Okey, jadi kita dapat peluang untuk sambung PhD. Dan of course, bila kita ni seorang yang berilmu, seorang yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dengan ilmu yang kita ada, kita insya-Allah dipandang tinggi oleh masyarakat. Janji kita tak buatlah perkongsian-perkongsian yang tak baik. Selagi ia memberi manfaat kepada masyarakat, kita akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Dan PhD ataupun master ni sebenarnya dia memberi kita ilmu pengkhususan yang boleh kita gunakan untuk memulakan perniagaan sendiri ataupun sebagai freelance. Kalau kita tengok hari ini ramai mereka yang bekerja sendiri, freelance, nak ambil master, nak ambil PhD, supaya ini sebagai satu pengiktirafan untuk diri sendiri dan juga orang kata nilai tambah untuk diri sendiri untuk mereka boleh lebih mudah menjual diri mereka di luar sana kepada pelanggan. Baik, kenapa pilih UPSI? Sebab antara kelebihan buat master atau PhD di UPSI ni ialah syarat bergraduat yang lebih rendah berbanding dengan research university. Contohnya masa saya buat master di USM dulu, saya punya supervisor suruh buat paper Scopus dan ISI ataupun Web of Science. Okey, dan saya telah buat sehingga 10 publication. Barulah saya punya supervisor kata boleh submit. Okey. Dan di UTP, Universiti Petronas, saya buat PhD, kena ada sekurang-kurangnya jurnal Scopus satu dan tak salah saya 2 Scopus Conference. Baik. Waktu saya tu masih mudah lagi tapi sekarang dah semakin susah kena ada jurnal impact factor. Okey, tapi di UPSI syarat itu masih belum diperkenalkan. Maksudnya cuma kena ada satu jurnal, tak salah saya Scopus lah. Ataupun conference. Okey, itu syarat ni dia sentiasa diperbaharui. Tapi jangan risau sebab apa yang target saya ialah kita nak habis cepat. Publication semua ni kita akan buat along the way dan kita akan boleh buat kemudian. Apa yang penting ialah habiskan pengajian secepat mungkin. Baik. Kemudian yuran, ini saya akan sentuh kemudian. Yuran di UPSI ni mampu bayar. Mampu bayar kerana dia antara yang terendah. Kalau kita compare di Malaysia ni, UPSI adalah antara yang terendah. Okay, tuan perempuan. Kemudian lokasi yang strategik. Contohnya kalau kita nak sambung master atau PhD, kita kena banyak berjumpa dengan supervisor. Ya kan, kalau contoh kita buat di kawasan yang jauh, jadi susahlah untuk kita nak berjumpa supervisor, kemudian dari segi public transport, dari segi kemudahan. Tetapi UPSI ni terletak di Tanjung Malim, hanya 1 jam sahaja daripada KL. Jadi dekat tuan-tuan perempuan, dan kita ada ETS yang tuan-tuan perempuan boleh datang daripada mana-mana naik ETS turun berdekatan dengan UPSI. Okey. Dan lainnya fasiliti yang lengkap, ada penyediaan untuk pelajar-pelajar postgraduate dapat gunakan Scopus. Kemudian library yang lengkap, ada bilik untuk postgraduate dan juga kemudahan internet. Okey, dan dari segi ranking, UPSI sekarang berada di ranking 801 ke ranking 1000 dalam QS World Ranking. Kalau mengikut subjek pendidikan 201 ke 250 dan di Asia adalah pada nombor 205. Itu adalah kedudukan terkini UPSI dalam QS World Ranking. Baik, sekarang saya nak sentuh tentang yuran tuan-tuan perempuan. Okay, berapakah yuran untuk sambung master di UPSI? Ini untuk lokal. Baik, untuk semester pertama yurannya adalah RM460 untuk daftar. Untuk pendaftaran RM460. Dan yuran untuk semester iaitu sebanyak 6 bulan. Okey, semester fee untuk 6 bulan adalah RM1,921.60. Ini yuran untuk satu semester iaitu 6 bulan. Kalau dibahagi kepada kita bahagilah kepada 6 bermakna RM320 sebulan tuan-tuan perempuan. Jadi of course boleh
Kan boleh untuk kita simpan duit RM320 sebulan untuk kita bayar yuran kalau kita bekerja. Okey, untuk semester kedua yurannya sama 1921.6, semester ketiga pun sama 1921.6 dan semester keempat dan seterusnya hanya RM915 sahaja. Jadi kalau kita kira grand total yang dikira untuk 3 semester adalah RM6,225 sahaja untuk sambung master. Tapi ini dalam 3 semester atau setahun setengah. Okey, kalau tuan-tuan perempuan rasa tak boleh untuk sambung, saya target dalam 2 tahun ataupun dalam 2 tahun lah. Jadi kalau kita kira jumlah keseluruhannya iaitu 6,225 tambah dengan 915. Kalau kita bahagi dengan 4 dalam 1,785 sahaja untuk sebulan dan untuk satu semester, dan kalau kita bagi dalam 6 dalam lebih kurang 297.5 sebulan. Okey. Ini adalah untuk examination fee untuk Viva hanya RM800 sahaja. Ini untuk master. Ini murah tuan-tuan perempuan. Kalau tengok di universiti lain, satu semesternya memang dah tinggi, lebih daripada ini. Dan kelebihannya untuk 4 semester, semester keempat ini, dia punya bayaran dia 915 sahaja tuan-tuan perempuan. Okey. Ini untuk PhD. Okey, PhD dia harga dia lebih sedikit lah. Untuk pendaftaran RM460, untuk orientation fee pendaftaran. Untuk semester pertama RM3,310, itu untuk 6 bulan. Kalau kita bahagi 3,310 bahagi dengan 6, sebulan RM551. Okey, kalau tuan perempuan nak sambung PhD, perlu simpan dalam RM551 sebulan. Tetapi PhD ni biasanya period dia lebih daripada 2 tahun. Kita kata anggaran 4 tahun lah. 4 tahun. Okay, so kalau 4 tahun, kita tengok semester kelima dan seterusnya hanya RM915 sahaja. Jadi kalau kita kira total, dia 915, kita kata darab 4 tambah dengan 13,700, kita bahagi dengan total berapa semester? 8 semester, 2,170 untuk satu semester, dan kita bahagi kepada 6. Ya, kita akan dapat dalam RM361 sebulan sahaja. Jadi perempuan lebih, kita kata dalam untuk 8 semester hanya 300 lebih sebulan sahaja perempuan perlu keluarkan duit. Dan untuk bayar untuk Viva RM1,900. Baik. Itu adalah yuran pengajian untuk master dan PhD. Ya, memang mampu. Kalau kita lihat kepada nilai yang kita akan dapat, tuan-tuan perempuan, iaitu kita tengok balik nilai yang kita akan dapat, sijil yang diiktiraf di dalam dan di luar negara. Bukan kita guna sijil palsu yang kita pergi bayar kepada universiti yang tipu-tipu pun kena keluar duit. Tapi ini kita dapat sijil iktiraf dan kita dapat ilmu yang diiktiraf, ilmu yang sebenar. Okey, kemudian peluang menyertai syarikat R&D, kita luaskan kita punya peluang. Kemudian kita boleh jadi pakar dalam bidang yang diiktiraf. Kita boleh lanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi, dipandang tinggi oleh masyarakat, dan juga ini membantu dari segi credibility bila kita nak memulakan perniagaan sendiri ataupun sebagai freelance. Okey. Jadi sangat berbaloi tuan-tuan, puan-puan. Okey, baik. Yang seterusnya, ramai kalau kita tengok kan. Okey, graduan degree ni setiap tahun akan dikeluarkan oleh universiti. Memang ramai. Jadi kalau kita jangan ketinggalan, kita perlu macu ke hadapan. Okey, kalau kita dah ada pengalaman industri contohnya, kenapa kita tak upgrade? Kita tak ambil the next step, iaitu kita cuba dapatkan master dan kemudian kita cuba dapatkan PhD. Okey. Dan jangan jangan pilih bidang yang silap. Okey, satu yang penting, jangan pilih bidang yang silap. Kita tahu bidang itu orang tak nak pun di negara kita ni terutamanya kan. Okey, contohnya bidang yang orang tak peduli pun ataupun tak penting pun, tapi kita nak sibuk nak belajar dalam bidang tersebut. Okey, akhirnya bila kita dah dapat CJ Master PhD, tak ada orang perlukan pun kita punya kemahiran. Dan ini result yang viral baru-baru ni. PhD kena bawa Grab sebab tak ada kerja dan sebagainya.
kalau kita pilih bidang yang betul, kita sentiasa tingkatkan kemahiran kita sambil belajar, insya-Allah jangan risau tuan-tuan puan, boleh dapat kerja dalam pengkhususan yang kita pilih tersebut. Baik, pilihlah bidang yang saya sarankan tadi. Okey, kenapa kena pilih saya sebagai supervisor anda? Kenapa pilih Dr. Haris sebagai SB anda? Okay, kerana pengalaman, saya pengalaman buat master by research di Universiti Sains Malaysia. Itu research university lah, ataupun Universiti Apex, yang mana saya banyak berguru dengan guru-guru, profesor-profesor, profesor madya, pensyarah-pensyarah kanan dalam yang banyak mendidik saya dalam penyelidikan. Yang mana saya telah buat lebih kurang 10 publication semasa master saya dalam minimum adalah Scopus. Okay, kemudian PhD. Saya sambung PhD di Universiti Teknologi Petronas, iaitu antara universiti swasta yang terbaik di negara kita. Ini pun banyak saya belajar bagaimana buat PhD yang lebih praktikal dalam bukan hanya research tapi juga praktikal yang boleh digunakan di industri. Baik. Antara apa yang saya boleh tawarkan ialah saya boleh membimbing tuan-tuan perempuan dalam publication. Banyak saya dah bimbing pelajar-pelajar bukan saja master, PhD, malah pelajar-pelajar degree yang FYP pun saya dah bimbing untuk menerbitkan publication di dalam Scopus. Okey, persidangan Scopus dan sebagainya. Kemudian saya mempunyai hubungan baik dengan industri. Banyak saya mempunyai rakan-rakan di industri yang mana kalau tuan-tuan perempuan nak dapatkan data ini, insya-Allah kita boleh tengoklah dan tengok di mana peluang ataupun ruang yang boleh kita gunakan untuk kita mendapatkan data. Okey. Dan antara PhD proposal saya semasa di UTP dahulu digunakan sebagai contoh untuk pelajar-pelajar baru di UTP. Okey, maksudnya dari segi penulisan proposal itu alhamdulillah saya dapat banyak bimbingan daripada saya punya supervisor dan saya boleh bantu tuan-tuan perempuan untuk menghasilkan proposal dan menghasilkan penulisan yang berkualiti tinggi. Okey. Kemudian geran. Saya pernah dapat pelbagai jenis geran sewaktu menjadi pelajar iaitu ERGS, FRGS dan PRGS. Dan semasa sekarang saya sebagai pensyarah dalam masa 2 tahun lebih saya dah dapat berjumlah 150,000 lebih geran iaitu 1 FRGS dan 3 geran daripada universiti UPSI Pendidikan Teknik. Jadi ini pun saya boleh bantu tuan-tuan perempuan untuk bantu penulisan geran. Saya boleh kongsikan ilmu ini kepada tuan-tuan perempuan. Baik. Jadi, semester baru akan bermula pada Oktober 2022. Jadi, tuan-tuan perempuan kena mula bincang dan rancang pengajian anda. Kalau dah ada isteri di rumah, kan? Boleh bincang dengan suami di rumah, boleh bincang dengan mak ayah, okey, untuk memulakan pengajian master ataupun PhD. Okey, boleh mula sekarang. Boleh bincang dan tempat adalah terhad di bawah penyeliaan seorang pensyarah adalah terhad. Okey, jadi saya boleh terima siapa yang first come first serve dan saya tengok bidang yang sesuai, itu insya-Allah saya akan terima sebagai pelajar di bawah seliaan saya. Jadi kena cepat dan kena segeralah boleh berbincang dengan saya kalau ada apa-apa idea, boleh hubungi saya di email saya tersebut ataupun boleh kontak saya di saya punya WhatsApp 017 431 1215 tuan-tuan perempuan. Baik. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan nak mendaftar, boleh mendaftar pengajian di ips.upsi.edu.my. Okey, di nama web IPS UPSI, boleh daftar di sini. Pilih bidang pengajian dan boleh pilih saya sebagai supervisor. Baik, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang mendengar taklimat ini. Kalau berminat, perlu ambil tindakan segera, boleh hubungi saya segera untuk berbincang tajuk ataupun topik atau boleh terus mendaftar di ips.upsi.edu.my. Semester baru akan bermula pada bulan 10 ini, tak lama dah. Jadi perlu mula bersedia daripada sekarang, perlu mulakan persediaan daripada sekarang dan boleh hubungi saya. Ini saya punya nombor telefon dan saya punya email. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun nak berbincang tajuk ke, kan nak tahu lebih lanjut tentang master ataupun PhD ni, bolehlah hubungi saya segera. Okey, itu saja tuan-tuan perempuan. Diharap insya-Allah jangan
putus asa, teruskan belajar dan harap kita dapat berjumpa lah di Universiti Pendidikan Sultan Idris, insyaAllah sebagai seorang pelajar, master ataupun PhD di bawah bimbingan saya. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.